Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini saya akan sambung dengan 12.1.2 kesan perubahan suatu set data terhadap nilai mod, min dan median di muka surat 254. Okey, apa itu kesan perubahan? Okey, kita boleh tengok di nota di sini. Okey, perubahan data secara seragam menyebabkan perubahan min, median dan mod adalah seragam. Okey, perubahan data secara tidak seragam menyebabkan perubahan min, median dan mod adalah tidak seragam. Okey, apa yang dikatakan dengan perubahan secara seragam dengan tidak ni, kita boleh tengok melalui contoh 13. Okey, Kanang membeli 5 jenis alat tulis di koperasi sekolah yang masing-masingnya berharga RM1, RM2, RM3, RM3 dan RM6. Okey, A hitung min, median dan mod bagi set data tersebut. Dan B hitung min, median dan mod yang baharu jika setiap harga alat tulis itu ditambah RM2 dan didarab dengan RM3. Okey, kita selesaikan yang A dahulu. Okey, jadi RM1, 2, 3, 3, 6. Okey, jadi dia suruh cari min, median dan mod. Okey, 3. Okey, untuk min, kita tahu kita akan tambah keseluruhan data dan dibahagi dengan jumlah. Okey, RM1 tambah RM2, RM3, RM3, RM6 dan dibahagi dengan 5 sebab dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi hasil tambahnya adalah 15 bahagi dengan 5 bersamaan dengan 3. Okey, untuk mod, kita tengok ya, untuk mod, okey, RM1 1, RM2 ada 1, RM3 ada 2 dan RM6 ada 1. Okey, kita tahu mod ni adalah yang paling kerap, yang paling banyak. Okey, jadi maksudnya dia adalah RM3. Okey, modnya RM3. Okey, manakala median. Median ni adalah data yang berada di tengah-tengah. Okey, kalau kita tengok daripada sini, dia dah susun mengikut tertib yang menaik. Jadi, kita menggunakan kaedah penghapusan lah. Okey, di kiri 1, di kanan 1. Okey, di kiri 1, di kanan 1. Jadi, dia tinggal RM3 di tengah-tengah. Jadi, mediannya adalah RM3. Okey, itu untuk A. Untuk B, okey, dia suruh cari juga min, median dan mod tetapi ditambah dengan RM2. Okey, kita tengok ya. Okey, data baharu apabila nilai asal ditambah RM2 ialah RM3, 4, 5, 5, 8. Okey, ini daripada data asal ditambah dengan RM2 lah. Okey, jadi kita cari min seperti biasa, juga keseluruhan data ditambah dan dibahagi dengan 5. Okey, 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 8 bersamaan RM25 dibahagi dengan 5 bersamaan dengan RM5. Okey, nilai min asal juga ditambah 2. Kalau kita nampak, perhatikan tadi adalah RM3. Okey, bila ditambah dengan RM2, dia menjadi RM5. Okey, kita tengok median. Okey, median adalah yang berada di tengah-tengah. Okey, kita potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Jadi, mediannya adalah RM5. Okey, nilai median asal juga ditambah RM2 sebab yang asalnya adalah RM3. Okey, dan kita tengok untuk mod. Okey, untuk mod kita tengok RM3 ada 1, RM4 ada 1, RM5 ada 2, RM8 ada 1. Jadi, modnya adalah RM5. Okey, dan nilai mod asal juga ditambah RM2. Okey, jadi kat B ni kita boleh nampak ketiga-tiga data min, median dan mod ni ditambah dengan RM2. Okey, yang kedua, okey, keseluruhan data ini setiap satunya didarab dengan 3. Okey, data baharu apabila nilai asal didarab 3 ialah RM3, RM6, RM9, RM9 dan RM18. Nilai daripada sini didarab dengan 3.
Okey, kita kira min. Okey, seperti biasa juga 3 tambah 6 tambah 9 tambah 9 tambah 18 bersamaan 45 dan dibahagi dengan 5 bersamaan dengan RM9. Okey, untuk median kita hapuskan di kiri kanan disebabkan dia adalah nombor yang di tengah-tengah. Jadi dia adalah RM9. Okey. Seterusnya untuk mod, kita boleh tengok, okey, RM3 ada 1, RM6 ada 1, RM9 ada 2 dan RM18 ada 1. Bermaksud modnya adalah 9. Okey, jadi nilai min asal juga didarab dengan 3, nilai median asal juga didarab dengan 3 dan nilai mod asal juga didarab dengan 3. Jadi, kesimpulan yang boleh kita buat adalah berdasarkan contoh tersebut, apabila data diubah secara seragam, nilai min, median dan mod yang baharu juga berubah secara seragam. Okey, apa maksud yang dikata diubah secara seragam? Kita tengok. Okey, yang nombor 1 ni ditambah 2. Bermaksud sini 2, di sini kita tambah 2, di sini 2, di sini 2. Okey, yang di sini 3, di sini 3, di sini 3. Ditambah kelima-lima data ditambah 2 dan didarab dengan 3. Okey, seterusnya adalah contoh 14. Okey. Contoh 14 ini masih lagi kesan perubahan satu set terhadap inilah data secara seragam dan tidak seragam. Okey, kita boleh tengok melalui contoh 14. Okey, skor raju dalam kuis bahasa Jepun ialah 3, 6 dan 6. Okey, hitung min, median dan mod bagi set data itu. Okey, kita boleh tahu minnya adalah 3 tambah 6 tambah 6 dibahagi dengan 3. Okey, jadi 3 tambah 6 tambah 6 adalah 15. Okey, 3 ni sebab dia ada 1, 2 dan 3. Okey, 15 bagi 3 bersamaan dengan 5. Okey, untuk median, median adalah yang berada di tengah-tengah. Okey, kita hapus kiri dan kanan, jadi dia ada 1 di tengah-tengah iaitu 6. Manakala mod, untuk mod kita boleh tengok sini 3, ini 6, 6. Jadi 3 ni 1, 6 ini 2. Jadi modnya adalah 6. Okey, B. Okey, tambahkan data pertama dengan 1. Okey, data kedua dengan 2 dan data ketiga dengan 3. Seterusnya, hitung nilai min, median dan mod yang baharu. Okey, jadi data baharu kita 3 tambah 1, okey 6 tambah 2 dan 6 tambah 3 mengikut arahan soalan lah. Okey. Jadi hasil tambahnya menjadi 4, 8 dan 9. Okey, kita kira nak cari min. 4 tambah 8 tambah 9, okey bersamaan 21 dibahagi dengan jumlah data iaitu 3 mendapat 7. Okey, untuk median kita tengok tengah-tengah. Okey, tengah-tengahnya adalah 8. Dan mod, okey, modnya adalah 4 ni 1, 8 ni 1, 9 pun 1. Jadi tiada mod disebabkan data ni tiada yang berulang. Semuanya sama. Jadi dia tiada mod. Okey, berdasarkan contoh tersebut, apabila data diubah secara tidak seragam, nilai min, median dan mod yang baharu juga berubah secara tidak seragam. Apa yang dikatakan dengan perkataan tidak seragam ni adalah yang pertama ditambah dengan 1. Yang kedua ditambah dengan 2. Okey, dan yang ketiga ditambah dengan 3. Okey, so apabila data secara seragam, hasilnya adalah seragam. Dan perubahan data secara tidak seragam menyebabkan perubahan min, mod dan median adalah tidak seragam. Seterusnya adalah 12.1.3. Mengorganisasikan data bagi jadual kekerapan data terkumpul. Okey, untuk yang ni boleh rujuk muka surat 256. Okey, langkah-langkah untuk menjawab soalan yang berkenaan dengan mengorganisasikan data. Yang pertama adalah kirakan kekerapan dalam set data. Okey, dan yang kedua, bina gundalan berdasarkan kepada jumlah kekerapan. Okey, gundalan tu adalah seperti garisan yang dilukis dan mewakili kuantiti ataupun jumlah kekerapan lah. Okey, kita boleh tengok dalam contoh 15. Okey, set data menunjukkan markah ujian matematik bagi 30 orang murid tingkatan 2 Zuhal
dalam peperiksaan pertengahan tahun. Organisasikan data tersebut dalam jadual kekerapan mengikut kelas yang diberi. Okey, ini markah. Okey, kelas ni adalah 0 hingga 19. Okey, 20 hingga 39, 40 hingga 59, 60 hingga 79 dan 80 hingga 99. Okey, diberi satu kotak untuk gundalan dan satu kotak untuk kekerapan. Okey, dan di sini kotak kuning ni adalah markah pelajar 2 Zuhal. Okey, perkara kita tengok balik untuk menjawab soalan berbentuk macam ni, kita rujuk balik kepada langkah-langkah pada nota yang telah disediakan. Okey, yang pertama kita kira kekerapan. Berapa yang kekerapan yang ada pada set data ni lah. Okey, so kita cari yang 0 hingga 19. Ada berapa? Okey, ini 1, kita potong. Okey, 1, 2, okey, 3. Jadi, dia ada kekerapan adalah 3. Okey, 20 hingga 39. Okey, 20 hingga 39. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. Okey, 40 sehingga 59. 40 sehingga 59. 1. Okey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, 11 di sini. Okey, 60 hingga 79. Okey, 60 sampai 79. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 79. Okey, ada 5. Okey, ni satu lagi, 6. Okey, dan 80 hingga 99 ada 1, 2, 3, 4. Okey, so maksudnya kita dah settle untuk langkah 1, iaitu kita sudah mengira dia punya kekerapan. Okey, langkah kedua, bina gundalan berdasarkan kepada jumlah kekerapan. Okey, gundalan ni adalah dalam bentuk, inilah batang pula, dalam bentuk garisan. Okey, 1, 2, 3, 4. Sampai 4, 5 kita kena serut macam ni. Okey, jadi sekarang ni kita tengok ada kekerapan 3. Jadi 1, 2, 3. Okey, untuk 6, 1, 2, 3, 4, 5 dia macam ni dan 6. Okey, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, untuk 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1, 2, 3, 4. Okey, jadi garisan-garisan ini hendaklah dalam satu set dia ada 5 sahaja. Maksudnya kalau lebih pada 5 kita kena asingkanlah. Okey, jadi kita boleh tengok di sini. Okey, 1, 2, 3, 3. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 4. Okey, dalam contoh di atas, markah itu telah diklasifikasikan kepada 5 bahagian yang mempunyai selang kelas yang sama. Okey, jadi dalam ni kita boleh tengok data kelas 80 hingga 90 ialah 85, 88, 90 dan 95. Okey, sekiranya soalan diberi, okey, apakah mod bagi data ini? Okey, jadi kelasnya adalah, modnya adalah 11 dan kelas datanya adalah 40 sehingga 59. Seterusnya bagi contoh 16. Okey, Sylvia menemu ramah 20 orang kawan-kawannya tentang masa mereka bangun daripada tidur pada waktu pagi semasa cuti sekolah yang lepas. Dapatan daripada temu ramah itu adalah seperti di sebelah. Okey, organisasikan data masa AM itu dalam jadual kekerapan mengikut kelas berikut. Okey, kelas ni mewakili yang ini adalah kelas lah. 5 sampai 529, 5.5, 559. Ini adalah kelas lah yang dikatakan dengan kelas. Okey,
Jadi apabila jumpa soalan yang berbentuk macam ni, kita boleh rujuk nota kat sebelah ni. Okey, apa yang kita perlu buat? Langkah pertama adalah kirakan kekerapan dalam set data. Okey, jadi kita cari dulu kekerapan. Okey, yang pertama adalah 5 hingga 529. Okey, 5. Okey, 1, 2. Okey, 5 sampai 2, 5, 2, 9. Okey, 2 sahaja. Okey, seterusnya adalah 5,5 hingga 559. 5,5 1. Okey, sampai 5,592. 3, 4. Okey, 4. Okey, seterusnya adalah 6 sampai 629. Okey, 1, 2, 3. 3, 629. 4, 5. Okey, 5. Okey, seterusnya adalah 6,5, 659, 6,5, 6,5, 659. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8. Okey, dan 7 hingga 729 ada 1. Okey, step yang kedua adalah bina gundalan berdasarkan kepada jumlah kekerapan. Okey, ini kekerapan 2, kita lukis 2 garis. Okey, 4, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini 1. Okey, daripada jadual kekerapan tersebut, nyatakan bilangan murid yang bangun pada pukul 6 hingga 6.29. Okey, 6 hingga 6.29 di sini, jadi bermaksud dia adalah 5 orang. Okey, yang kedua, B ni, perihalkan tentang jumlah kekerapan tertinggi dan terendah masa murid bangun daripada tidur. Okey, kekerapan tertinggi adalah 8. Ini adalah tinggi, dan terendah adalah 1 lah. Ini adalah yang rendah. Okey, so daripada jadual kekerapan itu didapati murid paling ramai bangun pada pukul 6.30 sehingga 6.59. Okey, yang ni pada tinggi, iaitu seramai 8 orang. Okey, hanya seorang sahaja murid yang bangun pada pukul 7 hingga 7.29, iaitu di sinilah seorang, dia paling rendah. Okey, jadi untuk mengorganisasikan data ni, kita hanya tahu untuk cara mengira kekerapan dan membuat gundalan. Okey, setakat ini sahaja video untuk kali ini. Okey, kita akan berjumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.